Bismillah. Recording dah tu? Okey. Dah boleh record dah tu? Okey dah. Dah record dah. Okey. No, recording di mana ya? Saya macam mana? Record ke laptop ke PC ke ataupun Ke PC. okey, right. Ke PC. Okey, good. Noh terror ni, artis ni Noh ni. Dah, sebelum start lagi dah. Saya buat lebar-lebar dah. Apa dah hal yang. Dah ramai dah ni. Noh macam dalam black room lah. Macam ni Noh. Dah. Masih lagi dalam kawalan pergerakan PKP. Sikit lagi kita nak pergi PKPB ni. Betul. Kantin tak buka lagi je Noh setelah tu. Oh, tak apa, boleh order Grab food boleh. Food Panda ada Food Panda. Okey, sabar tuan-tuan dan puan ya. Start pukul 9 nanti kita akan mula. Okey, sekarang pukul 9. Okey, tuan-tuan dan puan. Saya akan mulakan tepat pukul 9 tuan-tuan dan puan, kalau boleh share-share tuan-tuan dan puan. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk sama-sama kita mulakan majlis ni tuan-tuan dan puan, kalau boleh tuan-tuan puan-puan tinggalkan tanda-tanda dekat kita punya whiteboard tu. Saya nak tengok gak orang-orang yang bersama-sama dengan kita pada pagi yang berbahagia ni. Apa-apa je tuan-tuan puan, kalau nak letak okey, Puan Aslinda, terima kasih. Puan Ratna Safura, ada meninggalkan dot. Okey, ini daripada Kuala Lumpur. Terima kasih tuan-tuan puan sudi untuk bersama saya teman berteman pada pagi. Puan Fairul, cantik lukisan tu. Okey, Cik Firdaus Mazlan, Puan Saidah, dia. Okey, terima kasih tuan-tuan puan. Hilang debaran saya pada pagi yang berbahagia ni. Okey, Puan Amir Akilah, terima kasih. Okey tuan-tuan puan, tak apa, kita penuhkan whiteboard saya ni tuan-tuan puan. Dengan tanda-tanda kehadiran anda tuan-tuan puan, anda bersama dengan saya. Saya rasa lebaran saya semakin kurang rasa begitu dihargai dengan kehadiran tuan-tuan puan. Tuan-tuan puan, sebelum saya start ni saya nak beritahu tuan-tuan puan, saya ni baru buka gelanggang tuan-tuan puan pada pagi yang berbahagia ni, jadi saya start dengan basic tuan-tuan puan. Okey, terima kasih Puan Mas. Terima kasih Puan Nurul. Okey, Puan Mas, Cik Noh. Ini ada dia punya idola dia kebetulan sama dengan nama saya, tapi saya pasti itu bukan saya. Okey, Cik Fairul. Okey tuan-tuan puan, nampak kita punya, saya akan jadikan whiteboard saya pada pagi ni tuan-tuan sebagai kenang-kenangan tuan-tuan. Sebagai orang yang baru terjun ke dalam dunia digital ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan lakarkan, karyakan untuk saya pada pagi ni tuan-tuan akan saya memorikan dalam lipatan sejarah saya. Ini adalah lukisan pertama yang saya terima daripada peserta-peserta di alam maya. Terima kasih saya ucapkan pada tuan-tuan dan puan. Masih lagi saya buka pada tuan-tuan dan puan, penuhkanlah saya punya whiteboard ini dengan tanda-tanda kehadiran tuan-tuan dan puan. Sebelum saya akan mula nanti tepat pada 9.3 ikut jam saya ni di saya punya laptop, kita akan mulakan kita punya sesi perkongsian maklumat. Saya bukan siapa-siapa untuk berkongsi dengan tuan-tuan puan, saya just lontarkan maklumat-maklumat yang saya terima tuan-tuan. Okey, jadi kita akan start tak lama lagi. Jadi waktu yang terluang ni tuan-tuan puan, bolehlah kita letakkan. Okey, tuan-tuan puan, nanti tuan-tuan puan semasa perjalanan mungkin sesi perkongsian saya pada pagi ni tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan ingin bertanya atau untuk minta penjelasan, boleh tuan-tuan puan kemukakan soalan-soalan tuan-tuan puan ke dalam chatting tu tuan-tuan puan. Kita buka chatting tu untuk tuan-tuan puan letakkan sebarang persoalan dan sebagainya. Kalau saya tak boleh jawab, insya-Allah tuan-tuan puan, hari ini, besok dan lusa kita ada maraton, sesi maraton
oleh kawan-kawan saya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, saya rasa kita stop dulu. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang bekerjasama melakarkan karya tuan-tuan dan puan yang indah di dalam whiteboard ini yang didedikasikan khas untuk saya, beginner ni tuan-tuan dan puan. Okay, terima kasih tuan-tuan dan puan. Saya akan lakarkan, saya akan pahat apa yang tuan-tuan dan puan beri kepada saya ni jauh di sudut hati saya. Jadi saya stop sharing tuan-tuan dan puan. Terima kasih sekali lagi. Okey tuan-tuan dan puan. Saya nak share pula tuan-tuan dan puan. Saya akan mulakan pagi ini. Mungkin mereka yang dalam perjalanan pergi ke tempat kerja ataupun dah sampai ke tempat kerja bersama-sama dengan saya hari ini. Mungkin tuan-tuan dan puan mana-mana yang tak dapat melihat screen presentation ni boleh mungkin dengar, letakkan earphone pada tuan-tuan dan puan. Tak ada halangan tuan-tuan dan puan. Okey tuan-tuan dan puan, saya nak share tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan tengok di skrin tuan-tuan dan puan, kita tengok ini sebenarnya antara aktiviti-aktiviti yang saya berikan pada tuan-tuan dan puan. Nanti tuan-tuan dan puan, kita sekarang ni masih dalam situasi Perintah Kawalan Pergerakan, dan nanti kita akan, tak lama lagi kita akan masuk fasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kita ada sebelum dan selepas. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau boleh tuan-tuan dan puan lakarkan ataupun ekspreskan perasaan tuan-tuan dan puan di dalam lukisan. Nanti kalau siapa-siapa yang boleh lakarkan lukisan tersebut sebelum dan selepas tu, tuan-tuan akan tengok ada perbezaan dia. Sebab manusia ni sebenarnya dia ada unsur pendaman dalam diri dia, dan hari ini kita akan berbicara tentang soal perkara tersebut. Dan saya nak start dengan tuan-tuan dan puan. Ini adalah senario apa yang berlaku di kat Malaysia. Saya letak skrin saya ni. Sebelum saya pergi lebih jauh tuan-tuan dan puan, terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam satu keluarga, satu tuan-tuan dan puan. Sebelum kita pergi lebih jauh tuan-tuan dan puan, saya nak cerita sikit tuan-tuan dan puan. Kita punya topik pagi ni adalah terapi minda. Kita ada 3 objektif tuan-tuan dan puan, untuk membantu peserta mengurus stres, untuk kesejahteraan diri, memantapkan personaliti dalam pencapaian dan produktiviti organisasi, membantu peserta meningkatkan daya tahan diri dengan mengenali personaliti diri, memberi penekanan kepada kombinasi minda, jasad, emosi. Okey. Ini nanti kita akan ulas lebih kurang tuan-tuan. Ini saya kongsi tuan-tuan puan. Ini surat khabar lama dulu kita buka. Nanti ada surat khabar baru kita buka. Berdasarkan kepada utusan online 2 Januari 2011, puratanya 1 daripada 10 rakyat Malaysia mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi hari ini saya minta tuan-tuan kita bermuhasabah diri, kita ni macam mana tuan-tuan. Jadi perbezaan antara kesihatan mental dengan masalah mental. Okey, kemudian secara global anggaran 450 juta orang mengalami gangguan mental, iaitu 120 juta kemurungan dan 24 juta skizofrenia ataupun delusi atau halusinasi pendengaran. Dan 701 kes bunuh diri dalam tempoh 2007 hingga 2010 di Malaysia saja. Okey, kalau tengok tuan-tuan puan, sebelum kita pergi jauh, orang kata tak kenal maka tak cinta, kita nak buat reflect sikit tuan-tuan puan. Dekat Malaysia ni, ini kita tengok data perangkaan pada tahun 2019. Jumlah rakyat Malaysia tuan-tuan adalah 32.6 juta. Kalau kita tengok, kita punya majoriti adalah Melayu sebanyak 69%, diikuti oleh China 23% lebih kurang, India 6.9%, dan lain-lain adalah sebanyak lebih kurang 1%. Dan kalau tengok dekat sini, kat Malaysia ni kebanyakannya adalah mereka yang masih lagi dalam lingkungan muda, negara kita masih lagi produktif. Dan menjelang 2036 nanti insya-Allah kita akan jadi negara agak tua, di mana lebih 15% populasi rakyat kita nanti akan menjadi warga emas. Okay, kita tengok lagi tuan-tuan. Ini kita cerita pasal household. Sebab saya nak bagi sikit isu ini supaya kita cakna. Negara kita berhadapan dengan situasi yang agak, saya tengok dekat media-media sosial pun kita dah semakin tertekan selepas moratorium itu tamat pada bulan, tak silap saya, September 2020. Kita dah start baik, kita dah start dapat moratorium lebih kurang pada Mac. Kita dapat 6 bulan sehingga September. Kita tengok kat situ
rata-rata masih lagi senyum. Tapi once bila moratorium tu stop, kita ada rasa sedikit poket kita tu kekurangan. Kita tengok kat sini isi rumah di Malaysia tuan-tuan, kebanyakannya adalah nuclear family. Nuclear family ni maksud dia tuan-tuan keluarga asas. Kat situ ada ibu, bapa dan anak-anak saja. Kalau macam kita tengok jumlah extended family ni maksud dia kat situ ada ibu, bapa, anak ada mak saudara, pak saudara. Yang lingkaran kat situ kita ada support system tuan-tuan. Dulu kebanyakan kita duduk di keliling tempat kediaman kita, ada saudara mara kita, kalau susah kita boleh minta tolong, kalau kita ada masalah kita boleh jumpa. Tapi hari ini tuan-tuan majoriti, kita tengok data 2014 tuan-tuan, majoriti di kalangan kita 66.4% adalah nuclear family. Maksud dia keluarga tu kena mandiri. Bila ada masalah, bila mereka berhadapan dengan tekanan, mereka kena berusaha untuk mandiri, untuk sendiri mencari solution. Di mana latar belakang keluarga di Malaysia hari ini bukannya extended family ataupun keluarga luas, tapi nuclear family. So kat sini saya terangkan supaya kita jelas bahawa terapi minda, kita kena fokus kepada di sekeliling kita, kita kena jaga diri kita kena jaga keluarga kita. Okey, kemudian tuan-tuan saya nak kongsi juga pasal isu ni tuan-tuan. Tadi kalau kita cerita pasal nuclear family, ibu, bapa dan anak-anak. So apa jadi pula dengan mereka yang kat situ dia tak kahwin? So macam mana dia nak jadi ibu, macam mana dia jadi bapa, macam mana nak dapat anak? So kat sini kita tengok situasi dia pun di Malaysia ni, latar belakang dia kat situ bagi persepsi perkahwinan tuan-tuan, untuk yang lelaki ni dia lebih kurang kahwin umur dia 28 tahun tuan-tuan. Perempuan pula 26 tahun. Cuma saya nak beritahu kat sini tuan-tuan, by population, ni khusus kepada semua wanita-wanita yang mendengar di luar sana tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau boleh ni tuan-tuan tolong jawab dekat chatting tuan-tuan. Dekat Malaysia ni sebenarnya tuan-tuan, lelaki ke perempuan? Saya back jap previous. Lelaki ke perempuan yang ramai tak kahwin? Sebab soalan tu saya kena tanya pada tuan-tuan, kalau boleh tuan-tuan kongsi dekat dalam chatting tu. Rasa-rasanya dekat Malaysia ni, lelaki ke perempuan yang ramai tak kahwin tuan-tuan? Sebab banyak orang stres pasal perkahwinan tuan-tuan. Jadi saya minta tuan-tuan kalau boleh kongsi dekat chatting tuan-tuan. Okey, Puan Syafiqah kata perempuan, Cik Firdaus cakap okey perempuan, kebanyakan perempuan. Okey, ada lelaki, ada perempuan. Okey, terbaik bos. Ini bukan jawapan ni. Okey, kat sini Cik Fawaz cakap lelaki. Okey, ada yang cakap lelaki, ada yang cakap perempuan. Lepas tu Puan Maria dia kata perempuan juga. Tengok kat sini tuan-tuan, ramai yang cakap, saya tengok tadi seimbas lalu ramai yang cakap perempuan. Bersama dengan saya tengok di situ ada Cik Firdaus Mazlan. Dia merupakan seorang perangkawan. Dia pun ada mention tadi, dah sebut tadi. Untuk makluman tuan-tuan puan-puan, di Malaysia ni, dengan ni saya mengumumkan yang ramai tak kahwin dekat Malaysia ini ialah lelaki. So, pada wanita-wanita yang masih lagi belum bertemu dengan jodoh, jangan stres-stres. Kepada wanita-wanita yang masih lagi menunggu pinangan, jangan stres-stres, bekalan mencukupi tuan-tuan. Dan jangan rasa macam alamak, habislah aku, lelaki dah makin kurang. Jadi, by statistik kat Malaysia, lelaki lebih ramai belum berkahwin berbanding dengan wanita. So, kepada wanita-wanita yang berada di luar sana, kita kena berpegang kepada fact and figure, data yang telah divalidate. Maksud dia, tuan-tuan kena buang jauh-jauh sudut hati kita main setting tak betul, iaitu lelaki makin kurang, susah nak cari pilihan untuk bertemu jodoh. Kita kena betulkan by statistik menunjukkan bahawa kita ada bekalan lelaki yang mencukupi. Lelaki cukup. Maksud dia kat sini, tuan-tuan tak perlu gusar kalau rasa perkataan-perkataan mitos kata tak cukup orang lelaki makin kurang tu, itu adalah mitos. Dan tuan-tuan malam ni boleh tidur tenang, insya-Allah itu bukan isu lagi. Okey, kemudian tuan-tuan, ini bukti dia tuan-tuan. Kalau kita tengok lelaki dan perempuan, saya nak just bagi seimbas lalu tuan-tuan. Saya takut nanti masa tak mencukupi. So tuan-tuan, siapa yang nak tengok ke nak muhasabah boleh buat screen, kita save screen ni tuan-tuan, kita tengok nanti tuan-tuan, next tuan-tuan boleh tengok semula. Sebab data ni kita dah
dapat daripada Jabatan Pangkat Malaysia. Ini memang data yang telah difilter betul-betul tuan-tuan. Ini betul tuan. Okey tuan-tuan. Kemudian isu yang kedua pula ialah tentang ialah bila kita cerita pasal kahwin tadi, dia kat situ ada juga macam mana kita nak bersama dengan pasangan kita melalui ikatan perkahwinan. So macam mana kita nak mengubarkan ikatan kita dengan pasangan kita melalui perceraian. Dan kalau kita tengok kat sini pun trend divorce rate kat sini pun kita tengok 2016 51,000 lebih, 2017 dia turun sikit jadi 50,000. 2018 dia turun, dia agak-agak maintain tuan-tuan. Ini kalau tengok situasi kat Malaysia ni tuan-tuan, ramai orang kata banyak yang bercerai. So kat sini data dia tuan-tuan. Cuma kat sini kita nak bagi tahu apa yang saya nak bagi tahu mention kat sini, terapi minda ni apa kita nak kongsikan pada pagi ni tuan-tuan supaya kita dapat betulkan mind setting tuan-tuan. Nanti kita akan sentuh sedikit berkenaan dengan isu-isu berkenaan dengan perkahwinan yang melingkari kita. Okey, dan kita cakap tentang Malaysia tadi tuan-tuan, kita tengok pasal keluarga kat Malaysia, kita cerita pasal orang lain tuan-tuan, kita tengok cerita pasal institusi perkahwinan, kemudian kita pergi pada isu perceraian dan kita nak pergi tuan-tuan kepada diri kita sendiri tuan-tuan. Jadi terapi minda ni tuan-tuan bukan cerita tentang orang tuan-tuan. Apa yang nak kongsi pada tuan-tuan, terapi minda ni tuan-tuan adalah kita bercerita tentang diri kita tuan-tuan. So kat sini kajian Kementerian Kesihatan Malaysia 2015, mereka yang berada dalam lingkungan isu kesihatan mental paling tinggi adalah pada umur 16 hingga 19, which is remaja, dan mereka yang berpendapatan rendah. Dan hari ini kita tengok kita punya pendapatan pada waktu PKP, waktu kita dilanda pandemik COVID-19 ni, pendapatan kita agak fragile bagi setengah mereka yang mungkin digantung kerja, dibuang kerja ataupun hilang pekerjaan sebab pandemik COVID-19. Mereka sangat fragile tuan-tuan. Ini adalah situasi dia. So ini satu lagi tuan-tuan, program saya ni tuan-tuan pagi ni dia biasanya dilakukan ataupun kita laksanakan dalam bentuk fizikal. Saya sapa menyapa tuan-tuan. Tapi hari ini tuan-tuan kita cuba untuk buat melalui medium digital untuk kombinasi minda, jasa, emosi dan jiwa untuk kita mengurus emosi dan tekanan dengan lebih berkesan. Okey, kita tengok tuan-tuan. Ini situasi anak kita sekarang masuk sekolah tuan-tuan. Ini cerita guru kungfu 4 pelajar. Ini latar belakang kita, surat khabar kita, khususnya surat khabar tertentu tu dia memang suka letakkan tajuk-tajuk yang sebenarnya mewajarkan untuk kita gelisah, gementar, nak hantar anak pergi sekolah. Saya tunjukkan kat sini tuan-tuan bukan nak cerita pasal data tu ataupun cerita tu. Saya nak tunjukkan sini apa tuan-tuan rasa bila tuan-tuan tengok berita yang macam ni. Kita akan gusar, kita akan gelisah, minda kita akan berkecamuk tuan-tuan. Ini contoh gantung diri, putus cinta, remaja ditemuk terkulai dengan kain batik terjurut pada leher. Ini tuan-tuan, penganggur tak mengaku ini. Lepas tu lelaki pukul isteri, guna kapak dicekuk. Ini gambar-gambar ni mental health. Ni gagal urus diri, gagal urus hidup 14 hari, tanda awal sakit mental. Ni kita akan cerita sebentar lagi tuan. Saya cerita senario proses kerja baik, hapus stigma negatif majikan. Ni ada isu masalah dengan majikan. Ni kalau tengok kemurungan mampu dipulihkan. Okey tuan-tuan. Ni isu bunuh diri. Latar belakang kita cerita pasal bunuh diri. Okey. Kita dah pergi kurangkan sikit fakta-fakta, data-data tadi. Kita dah main dengan data-data, kepala kita jadi serabut tuan-tuan. Bila kita bercakap tentang soal data tu. So sekarang ni kita nak bercakap tuan-tuan. Let's talk. Okey. Jadi saya nak kongsi pada tuan-tuan. Saya nak minta tuan-tuan dengar betul-betul apa yang ingin saya sampaikan. Sebagai satu mungkin jadi peringatan pada kita semua. Kita akan ambil ibrah daripada cerita ni tuan-tuan. Saya nak kongsi pada tuan-tuan satu kisah, mungkin saya gunakan medium audio ni tuan-tuan. Saya tak tulis cerita ni, saya tak tulis. Saya nak ceritakan kepada tuan-tuan supaya saya nak pinjam telinga tuan-tuan, supaya telinga tuan-tuan dapat cakna cerita ni. Cerita tentang seorang remaja yang bunuh diri. Ini kisah benar tuan-tuan. Kisah ni terjadi tak jauh daripada kawasan kediaman teri-teri rumah saya tuan-tuan. Cerita ni bermula bila mana seorang remaja menunggang
kenderaan iaitu motosikal yang dipinjam daripada bapanya, dia bawa kereta. Biasalah budak remaja tuan-tuan, hulu kilir naik motor, rem sana rem sini. Lepas tu tiba-tiba kenderaan dia naiki tu langgar belakang kenderaan orang lain. Seorang pemandu lain yang menunggang kereta, dia langgar. So kemudian berlaku pertengkaran, sedikit pertengkaran dan pemandu kenderaan tu pun minta kepada budak tadi tu ganti rugi sebanyak RM240. So dia ambil kunci budak tu, dia suruh budak tu balik jalan kaki pergi jumpa mak bapak dia, minta duit RM240 supaya ganti rosak bumper kereta dia. So budak tu pun balik ke rumah, sampai ke rumah beritahu pada bapak dia. So apa yang dilakukan oleh bapa dia ialah bapak dia marah dia, tengking dia, kan, bapak dia herdik dia. So kat situ apa yang berlaku, anak tu jadi macam stress, tension. So lepas tu bapak dia bagi RM240 tu. Bapak dia cakap pergi ambil motor tu. Dia pun pergi balik pada tempat yang accident tadi, dia bagi pada pemandu kereta tadi duit RM240 tu. Kemudian motor tu, kunci motor diberikan balik pada dia dan dia balik ke naik motor. Tetapi pemandu cakap masih tak cukup RM120. So budak tu pun apa budak yang baru kena marah dengan bapak dia tadi tu, kena maki dengan bapak dia, sampai saja ke laman rumah, bapak dia nampak motor tu, bapak dia punya meradang, ambil motor tu, bapak yang cakap dengan dia, sampai bila-bila kau takkan dapat naik motor ni. So budak tu pun nak minta RM120 dengan bapak dia pun takut, sebab bapak dia dah macam komunikasi breakdown, dia pun terus masuk bilik. Dan apa yang waktu pun berlalu, detik pun berlalu. Jadi apa yang berlaku tuan-tuan, waktu tu maghrib, mak bapak tu dah mula nak makan malam, tiba-tiba dia tanya mana budak ni tak keluar-keluar. Lepas tu dia suruh mak dia untuk check kat bilik masih lagi berkunci. Dan ada sesuatu dia rasa macam tak kena, dia tengok, dia buka baja pintu tu, memang kelihatan budak tersebut terjelir lidahnya, tergantung leher dia, telah menghembuskan nafas yang terakhir dengan tindakan membunuh diri. Jadi tuan-tuan, cerita yang saya nak cerita kepada tuan-tuan adalah apa yang berlaku kat situ ialah tindakan membunuh diri budak tersebut, remaja tersebut yang saya sebut tadi. Mereka yang berada dalam lingkungan masalah mental, kesihatan mental lah 16 hingga 19 tahun tadi tu, remaja latar belakang dia. Bila dalam keadaan mereka tak cukup pengalaman, mereka masih lagi seorang pelajar, bila kena tekan, kena pressure, nampak jalan buntu, mereka mengambil keputusan untuk membunuh diri. So untuk makluman tuan-tuan, apa yang saya nak bicarakan tentang soal terapi minda pada pagi yang berbahagia ini tuan-tuan, nombor satu tuan-tuan, walau apa pun yang terjadi dalam hidup kita tuan-tuan, kita ada masalah dengan pasangan ke, kita ada masalah dengan majikan ke, kita ada masalah dengan siapa saja tuan-tuan, tolong jangan jadikan komunikasi breakdown ataupun kita jadi tergencatkan di komunikasi itu. Sebab macam mana kita nak tahu kita marah, macam mana kita nak salurkan kemarahan kita kalau kita tak boleh cakap. Dan cara terbaik untuk bantu orang yang mungkin ada keinginan untuk membunuh diri atau cuba untuk bunuh diri lah, kita kena kembalikan mereka ke dalam realiti dengan cakap dengan dia. Let's talk. Maksud dia tuan-tuan kat sini, role number one ni tuan-tuan, untuk kita rawat minda kita ialah dengan berkata-kata atau bercakap ataupun bercakap dengan orang. Dan kita pun jangan salah faham tuan-tuan, kita bukan saja boleh bercakap dengan orang tuan-tuan, kita juga boleh bercakap dengan diri kita sendiri. Contoh tuan-tuan, malam tadi saya tak boleh tidur sebab nak sediakan preparation di dalam digital ni tuan-tuan. Saya kata daripada diri saya, wahai diri, tahu besok kita ada presentation pagi pukul 9, tapi kita perlu tidur. So wahai diri, Muhammad Noh bin Saiman, tidur, rehat. Besok mulakan hari pagi tu dengan bersemangat. So kalau mata tu nak pejam, pesan kat mata tuan-tuan. Kadang-kadang kita terlalu pesan kat orang lain tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan, kita pesan pada diri kita sendiri. Sama tuan-tuan, macam contoh situasi kita tanya, kita beritahu dekat anak kita, sabar boleh tak? Cuba kita tengok, kita reflect diri kita. Rupa-rupanya kita minta anak kita sabar, kita sendiri tak sabar tuan-tuan. So nombor satu tuan-tuan, kita kena kontrol diri kita sendiri. Sebab tuan-tuan, macam mana kita nak bantu orang lain kalau kita tak dapat bantu diri kita sendiri tuan-tuan. So nombor satu, kita kena pandai bercakap dengan diri kita sendiri. Let's talk dengan diri kita sendiri. Kita kena bermonolog dengan diri kita sendiri. So satu. Yang kedua tuan-tuan, kita sometimes kita macam terbuku banyak di lubuk hati ni. So kita kena cari orang lain untuk bercakap.
Dan kalau boleh tuan-puan, sebab itulah nanti saya ada data kat sini. Kalau boleh kita kawan-kawan baik kita tuan-puan, jangan ramai sangat tuan-puan. Sebab kawan-kawan tu kita kena filter siap-siap. Kalau boleh simpan kita punya rahsia tuan-puan. Sebab hasrat kita nak bagi jiwa kita tenang bila bagi tahu benda yang sulit, benda yang mungkin mengaibkan pada kawan kita. Baru kita dapat lega dan dia dapat simpan rahsia kita. Tapi kalau dia tak simpan tapi dia canang cerita kat lain, kita nanti berganda-ganda stres kita tuan-puan. Kita harap kita dapat release tension dengan bercakap, lalas cerita kita dijaga jadi masalah. So kita kena pilih betul-betul dengan orang yang kita nak bercakap. Kemudian tuan-puan, ada juga kita tak semestinya bercakap dengan perkataan. Kita boleh juga menulis, melukis. Sekarang ni ada expressive art therapy. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, saya buka tuan-puan, mungkin tuan-puan saya buka, kita stop sharing yang ni kejap tuan-puan. Saya nak buka pada whiteboard tuan-puan. Saya tengok, saya tunjukkan sedikit tuan-puan. Macam mana ini kita kalau boleh saya punya host boleh padam, boleh padamkan yang ni. Okey, tuan-puan tengok banyak kita. Okey, kalau banyak macam ni tuan-puan, kita ada banyak lukisan. Okey, kita tengok tuan-puan, bila kita tengah ini kalau kita tengok tuan-puan, ni lukisan orang tenang ke orang tak tenang tuan-puan? Encik Fawaz ni tuan-puan, dia beralun-alun macam tu. Ni tenang tak tenang? Satu, kita boleh agak tuan-puan, ini macam tak tenang je, tapi kita tak boleh main pukul rata tuan-puan. Kita kena tanya dengan dia, Cik Fawaz. Saya tanya Cik Fawaz secara langsung. Cik Fawaz, macam mana keadaan emosi Cik Fawaz, kalau boleh kongsi? Cik Fawaz dah lukis, kita tengok dia lukis dan macam mana Cik? Kita tengok suara orang yang masuk tadi tu macam tak tenang ni tuan-puan. So kita tengok Cik Fawaz sekarang ni. Okey, Cik Fawaz, macam mana Cik Fawaz? Kita tengok sekarang dalam chat. Okey, Cik Fawaz. Boleh bang. Kita boleh bincang. Masya-Allah. Ini tuan-puan. Betul. Ini memang dia ada mention kat situ. Okey. Banyak ni. Ini tuan-puan. Kalau kita tengok kat sini tuan-puan, saya ambil contoh tuan-puan. Contohlah kalau saya stres, apa saya buat? Saya ambil ini pen, saya buat macam mana tuan-puan? Saya tekan pen ni, saya pusing, saya lukis. Kita boleh ambil contoh tuan-puan, kita buat. Saya ambil pen ni kan, saya lukis, saya tension ni, tension. Ambil ni, tuan-tuan lukis tension. Tuan-tuan boleh buat, kalau ada pen ke apa, tension, pusing, tension. Luahkan rasa tension tuan-tuan. Ini saya bagi satu teknik, tension. Okey tuan-tuan. Adalah normal tuan-tuan untuk kita rasa tension. Tapi tak normal tuan-tuan kalau tension tu berterusan selama lebih 2 minggu, menyebabkan kita punya rutin terganggu, makan tidur kita terganggu, jadual kita terganggu, fokus kita terganggu, kerja kita terganggu, itu dah masuk depression tuan-tuan. Lebih 2 minggu. So kita kena tengok keluarga kita, diri kita sendiri ke. Kalau lebih 2 minggu tuan-tuan, ini tuan-tuan, kita luahkan tension dalam ni tuan-tuan. Lebih 2 minggu tuan-tuan, dia akan jadi depression. Itu perlu bantuan yang khusus. So, okey, saya tunjuk kat sini. So, apa yang kita buat? Bila lepas kita lukis tu, apa kita boleh buat tuan-tuan? Tuan-tuan tengok ya. Lepas saya cakap saya dah tension, stres betul lah. Hari ni aku stres betul lah. Saya lakarkan, saya dedikasikan kertas ni untuk saya luahkan rasa stres saya. Kemudian, ambil pemadam tu tuan-tuan. Kita pun dah lepaskan sebahagian daripada masalah kita dah express. So, cuba kita tengok. Masalah tu bila kita selesaikan, buat step by step, dan kita, kalau kita penat, kita boleh berehat, kemudian kita selesaikan masalah. Sebab masalah tu memang kena selesaikan. Dan masalah tu ada dua tuan-tuan. Satu, masalah yang kita cari, ini sendiri cari.
satu lagi masalah yang mendatang. So kalau boleh dalam hidup ni tuan-tuan, kurangkanlah masalah yang kita cari sendiri. Contoh, masalah kerana kita buat kerja bertangguh. Kerja bertangguh, tunggu esok, dah tak selesai-selesai. Okey tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, apa yang saya nak kongsi tadi pada tuan-tuan ialah kita tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok kertas ni sebagai kertas tuan-tuan. Jadi cuba tuan-tuan ambil kertas tuan-tuan. Di sini kita ada kita boleh draw, kita boleh buat macam-macam dengan kertas ni tuan-tuan. Okey. Apa saya cuba buat dekat sini tuan-tuan ialah saya bagi ini saya tunjukkan satu garis lurus tuan-tuan. Okey. Dan pada garis lurus ni tuan-tuan, saya letakkan dua paksi tuan-tuan. Okey. Kat sini tuan-tuan. Ini kita cerita pasal emosi tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan, kita letak emosi positif tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, dia jadi positif. Dan kalau kita tengok kat sini, dia emosi negatif. Kita tengok ni. Dia jadi emosi negatif. Okey. Kita tengok tuan-tuan, kita draw kat sini. Sekarang ni, kita kena check dulu emosi kita. Kita kena check in, kita daftar emosi kita tuan-tuan. Pada pagi ni tuan-tuan, kalau kita tengok, kita dalam keadaan biasa ni, dekat tengah ni. Lepas tu, saya minta tuan-tuan, kerjasama tuan-tuan ni, saya tambah lagi kat sini, kita buat secara umum lah, kita ada emosi positif, kita ada emosi negatif. Tuan-tuan boleh ambil masuk dalam saya punya whiteboard ni tuan-tuan. Tuan-tuan, puan-puan tolong daftarkan emosi tuan-tuan. Gunakan sama ada love ke apa-apa, tuan-tuan tampalkan, tepekkan dekat sama ada positif atau negatif. Sekarang tuan-tuan, sebab lepas ni saya akan buat satu teknik relaksasi untuk tuan-tuan puan-puan kita nak urus kita punya emosi. Okey, Cik Fairul dia letak positif. Bagus. Cik Fairul ni dia nak present kejap lagi, dia positif. Okey. Kat sini ada yang okey, tengok ada yang letak bunga, ada yang letak love. Okey, tengok tuan-tuan, Cik Fawaz positif banyak tuan-tuan. Pagi-pagi ni tuan-tuan, betul kata orang tua tuan-tuan, pagi-pagi ni kita mulakan kita punya pagi dengan senyuman. Tengok tak ada orang yang letak dekat belah negatif tu. Dia macam tu tuan-tuan. Dia okey, Puan Maria dekat bawah tu. Bagus tuan-tuan. Yang penting kita tahu emosi kita macam mana. Sebab tuan-tuan tak percaya tuan-tuan, balik nanti tuan-tuan boleh cuba dengan pasangan masing-masing. Pergi suruh pasangan teka, tengok muka kita, emosi apa yang kita tengah rasai sekarang. So okey, ada yang lapar. Puan Syafariza ni bekas saya punya bos ni dulu masa dekat Negeri Sembilan. Terima kasih puan, support saya. Okey, ada sarapan. Cik Firdaus tu dia tension. Dia positif sebab ada sarapan dekat depan mata dia. Okey, ada yang positif, ada yang negatif. Maksud dia kita akan menjadi normal kalau kita tahu daftar emosi kita. Kita ni dalam keadaan positif ke dalam keadaan negatif. Puan Ratna Safura dia letak dekat kolom negatif. Okey. Okey tuan-tuan. Kita tengok situ ada yang letak kat positif, ada yang letak kat negatif. Kita berinteraksi sekarang tuan-tuan di alam maya. So, kat sini tuan-tuan, soalan saya ialah adakah kita salah kita ni tengok ini dia masuk dekat dia ada yang positif, dia ada negatif. Ini kalau saya punya guru Dr. Jimmy, seorang pensyarah daripada Oxford, dia kata untuk kita mulakan program ataupun kita mulakan hari dengan apa-apa perasaan tak penting. Contoh kita tenung-tenung, kita pejam mata kita, aku stres lah begini. Macam saya tuan-tuan. Pagi ni saya stres sebab nak bersama dengan tuan-tuan puan di alam maya ni. Tetapi tak penting semua tu.
Sebab yang lebih penting bagi tu ialah kita tahu apa emosi kita. Bila kita kenal pasti, insya-Allah baru kita tahu macam mana nak cope. Okey tuan-tuan. Jadi terima kasih tuan-tuan ambil perhatian, ambil maklum dengan kita punya program pagi ni, Puan Nabila dah conteng. Ini pun tuan-tuan, saya sebenarnya tuan-tuan ini saya nak kongsi tuan-tuan pengalaman pertama ni tuan-tuan. Pengalaman pertama tuan-tuan, ini detik-detik indah saya memulakan kerjaya sebagai penceramah di alam maya ni. Ini saya akan simpan tuan-tuan. Ini adalah nanti bila saya janggut dah putih, rambut dah putih tuan-tuan, saya akan ingat tuan-tuan nama-nama tuan-tuan yang telah melakar dalam sejarah hidup saya tuan-tuan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan tuan-tuan kerana bersama-sama saya tuan-tuan. Okey, jadi saya simpan dalam kotak saya ini, saya record tuan-tuan. Jadi saya stop. Terima kasih kepada tuan-tuan. Ini tuan-tuan. Sebab kalau kita dalam digital, kalau kita dengar je pasal telinga je tuan-tuan, saya tahu tuan-tuan dia jadi tension. Jadi kalau boleh kita conteng kan. Conteng, kita tengok. Okey. Terima kasih tuan-tuan. Kita stop share ni pula tuan-tuan ya. Okey. Sebelum saya nak pergi lebih lanjut lagi tuan-tuan, sebab saya punya slide tadi cerita pasal let's stop. Boleh tak tuan-tuan dekat dalam chat ni kalau boleh kongsi Puan Syafariza dia bagi tahniah tadi. Kalau boleh kongsi ataupun siapa-siapa yang nak berkongsi dengan saya pada pagi ni nak cerita pasal apa yang dia rasa sekarang ni, boleh raise hand, angkat tangan, bagi saya tengok. Nanti saya tengok kalau tuan-tuan puan nak bercakap pun kita akan benarkan. Kalau kita teman berteman pada pagi ni tuan-puan, ni macam siaran langsung tuan-puan. Kalau dulu kita dah dapat live broadcasting, sangat payah tuan-puan, mahal bayaran ni. Puan Mona pun ada di situ, pernah bekerja dekat RTM. Ini saya bersiaran langsung tuan-puan. Ni Awai, kalau nak cerita sikit Awai, nak kongsi Awai, daripada Sabah, negeri di bawah bayu. Siapa nak kongsi, sama ada kita boleh gunakan platform chatting tu, kita boleh tulis, kita boleh raise hand, kita boleh bagi tuan-tuan untuk bercakap. Encik bagi tanda tuan-tuan, saya akan bagi benarkan tuan-tuan bercakap, masuk dalam saya punya ni. Jadi saya tak bercakap seorang-seorang lah. Ni Puan Mona, ada apa-apa nak bercakap ke Puan Mona? Kalau Puan Mona nak bercakap tuan-tuan, kita cerita sikit pagi-pagi ni. Apa yang Puan Mona rasa untuk kita berinteraksi. Puan Mona, terima kasih Puan Mona. Ada di chat. Ada di chat. Ada di chat. Okey, terima kasih Puan Mona. Saya rasa tidak tenteram. Okey tuan-puan kita ambil satu. Puan Mona rasa tidak tenteram. Okey. Itu normal tak normal tuan? Bagi orang yang turut akan melakukan presentation yang belum selesai lagi kerja dia, stres tu adalah perkara normal, nampak? Walaupun dia tunjuk penumbuk kat saya macam tu tuan-puan, dia masih lagi tersenyum tuan-puan. Itu menunjukkan dia sedang cope. Dia sepatutnya kalau orang tunjuk penumbuk macam ni tuan, muka macam toya macam ni, itu betul-betul stres tuan-puan. Tapi kalau dia tunjuk penumbuk dengan senyuman yang sangat manis tuan-puan, saya melegakan hati saya tuan-puan. Puan Mona ni, saya kenal dia tuan-puan. Puan Mona ni dia memang seorang yang boleh bekerja dalam keadaan stres dan masih lagi tersenyum dan sangat suka untuk membuat kek. Ini dari Puan Mona. Kita pada okey, Awai. Wai, bagi suara sikit Wai. Cerita sikit bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wai. Nah, apa khabar bos? Baik. Kita pergi Jelurut bah. Di Ganggar macam mana? Jom. Bah. Okey, terima kasih. Ini juga sahabat saya jauh daripada Sabah bersama-sama dengan kita. Kalau cakap seorang-seorang dia jadi macam apa benda cakap seorang. Lebon sudah bos. Boleh bah kalau kau. Lebon sudah saya. Lepas sudah sekarang ni. Nah, Ya, bagus bah. Ini bukti kita kerja bagus-bagus bah. Nah. Ya, betul. Bah. Okey, terima kasih bah. Bah, jom pergi Mijau dulu. Bah. Di Ganggarak tu. Okey. Nah, di situ bah kita tengok tadi ada Hilai Tower. Bila kita remind tuan-tuan kenangan-kenangan kita dulu, saya pernah bertugas dekat Labuan, tercampak seorang diri. Nah. Alright. Okey, Wai. Terima kasih Wai. Okey. Okey tuan-tuan. Okey lagi tuan-tuan. Saya kongsi sikit lagi tuan-tuan. Kita kembali kepada slide kita lepas kita dah berdiskusi tuan-tuan. Okey. Nampak tuan-tuan slide saya? Kalau tak nampak bagi tahu. Saya punya slide ni. Alright.
Okey, saya share slide saya pula. Alright. Okey, maklumlah tuan-puan, dia orang baru bertatih tuan-puan. Dia memang tersyasut tuan-puan. Terima kasih atas perhatian, maafkan saya atas kesilapan. Sama-sama saya dan kawan-kawan saya belajar pada pagi ini. InsyaAllah kita akan terus belajar. Okey tuan-puan. Ini tadi tuan-puan, kita bercakap tentang Let's Talk. Tadi pun saya dah bercakap di alam maya. Kita bukan sekarang ni kalau tengok dapatan daripada rakan sejawat saya di LPPKN Dr. Sarada, dia buat PhD, dia dah selesai buat PhD. Dia kata gadget ni alhamdulillah mampu untuk menjarakkan yang jauh, mendekatkan yang jauh. Sebagai contoh dia kata dalam kajian dia, gadget ni khususnya telefon ni dapat membantu mereka yang ada masalah rumah tangga untuk kembali duduk semeja. Terutama anak-anak mereka yang terkesan dengan masalah gejolak rumah tangga mereka. So, dia bermula dengan berbicara ataupun let's talk, daripada hati ke hati, daripada suara hati. Okey, kita tengok. Sebab bila kita bercakap tuan-tuan, sebelum kita bercakap, kita akan tertanya-tanya tuan-tuan. Betul ke, boleh ke, dia terima aku ke. Okey, saya nak kongsi tuan-tuan. Ini dalam lipatan sejarah hidup saya tuan-tuan. Waktu saya bertugas pada tahun 2003 dekat negeri Johor Darul Takzim. Waktu tu saya berulang-alik hampir 3 minggu sekali kelang ke Johor Bahru menaiki bas. Waktu tu umur saya lebih kurang 25 tahun. Masa tu saya tak ada orang kata tak ada girlfriend. Makwa pun tak ada tuan-tuan. Lepas tu saya duduk dekat kerusi dekat dalam perjalanan daripada Kelang ke Johor, situ Bentika Shah Alam, ada seorang wanita naik kenderaan bas tersebut duduk sebelah saya. Kemudian saya pun rasa macam nak approach, rasa macam ni macam jodoh aku dah dekat kan. Saya kata macam mana nak mulakan. Perjalanan bas tu pun diteruskan, dia berhenti kat Melaka. Tapi tak ada satu patah perkataan pun terpacu daripada mulut saya untuk berbicara dengan orang yang duduk sebelah saya. Kemudian saya masih lagi berfikir, macam mana aku nak cakap Macam mana aku nak cakap dengan dia ni. Lepas tu bas tu terus pergi menuju ke Tangkak, berhenti di Tangkak. Saya masih lagi tak terpacu walau sepatah perkataan. Kemudian bas tu terus meneruskan perjalanan menuju ke Skudai tuan-tuan. Dah hampir sampai ke destinasi. Kemudian gadis tersebut bangun cakap, "Bang, saya dah sampai, terima kasih." Dia pun turun. Kemudian saya balik dan saya menyesal tuan-tuan. Kenapa aku tak bercakap? Sekurang-kurangnya kalau aku bercakap, aku bertanya, dapat nombor telefon. Bila dapat nombor telefon, bolehlah berhubung. Cerita tu bolehlah bersambung. Tapi bila saya tak bercakap, komunikasi tu breakdown, rupanya cinta yang mungkin bersemi terputus di tengah jalan, tak jadi apa-apa pun. Itu sebab apa? Komunikasi menyampaikan mesej. Kalau kita tak sampaikan mesej, orang tak tahu apa yang kita nak, apa yang kita tahu, apa yang kita rasa. Jadi bila orang tak tahu, janganlah salahkan orang tu kalau dia salah anggap yang kita ni tak peduli, yang kita tak tahu. Terutama dalam hidup berpasangan. Yang tadi saya beritahu tu, memang saya rasa macam menyesalnya hidup ni. Sebab mungkin dah jumpa jodoh dalam malam tu, tapi sebab tak bercakap, mesej tak sampai, komunikasi breakdown, hasrat tak tercapai. So tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada hati dan perasaan, kalau tuan-tuan ada mempunyai, sebab saya tengok ada seorang kawan saya yang sedang mencari jodoh dekat sini, kalau boleh cakap tuan-tuan. Kita kena cakap. Kalau kita tak cakap, orang tak tahu apa isi hati kita. So terapi minda tuan-tuan ialah nombor satu, let's talk, dia cakap. InsyaAllah lepas cakap, muka tuan-tuan kalau tengok ni, silap-silap muka macam ni, stres ni, bergenang air mata darah tuan-tuan. Kita akan lepas ni duduk dekat buaian. Tapi selepas bercakap, kita kena melalui proses tu. Cinta ditolak perkara normal tuan-tuan. Tetapi yang tak normal ialah gagal untuk menzahirkan rasa cinta. Sebab sebagaimana kita rasa jatuh cinta ke orang lain dan kita mewajarkannya dengan bercakap, sama juga orang yang menerima mesej tersebut. Mereka tetap ada pilihan nak terima atau tidak. Dan kita tak boleh paksa mereka. Sebab cinta datang tanpa diundang dan pergi tanpa diusir. Jadi, bab kata satu pepatah Perancis dia kata, memiliki cinta tu seperti mana kita memegang seekor burung merpati. Jangan ikat kakinya, tapi biarkanlah ia terbang bebas. Kalau dikembali kepadamu, itulah cintamu. Tetapi kalau ia terbang, biarkan ia pergi dengan tenang.
Jangan paksa-paksa tuan-tuan. Okey. Ni satu lagi tuan-tuan. Ada juga tuan-tuan, ini saya nak kongsi juga. Ada di kalangan kita yang apa yang kita buat bila kita dalam keadaan tertekan, kita diam, menyorok, terperosok. Macam gambar ni tuan-tuan. Membayangkan yang bukan-bukan. Membayangkan semua orang tak suka dia. Membayangkan ada orang dengki kat dia. Membayangkan ada orang nak jatuhkan dia. Ini saya nak kongsi tuan-tuan. Saya pernah buat satu program tuan-tuan. Bukan satu. Saya jadi peserta program tuan-tuan. Waktu tu dia buat satu game. Game tu adalah kita nak cari orang yang memusuh kita, yang dajalkan kita. So, saya dibagi pilihan untuk pilih daripada 10 orang tu, 5 orang untuk saya kantoikan orang yang jahat. Kemudian saya pun pilih dengan confident orang A, B, C, D, 5 orang tu. Saya pilih. Lepas tu bila buka siapa diri mereka sebenar, daripada 5 saya salah tuan-tuan. Muka je nampak macam jahat tuan-tuan. Tapi hati tu orang baik rupanya. Ada yang kita tengok 5 orang yang saya tak pilih tu 5 orang jahat rupanya tuan-tuan. Sebab tu kita tengok. Sometimes kita tak boleh harap orang perasan ataupun orang tahu kita tanpa kita tunjuk macam contoh tuan-tuan. Saya bagi satu exercise kat sini. Tuan-tuan tengok muka saya betul-betul tuan-tuan. Tengok muka saya betul-betul. Cuba tuan-tuan rasa apa emosi saya sekarang ini. Boleh letak dekat chatting. Jadikan muka saya ni sebagai eksperimen. Sebab apa? Lepas ni muka tuan-tuan puan-puan kena tengok kat cermin. Cuba daftar emosi tuan-tuan. Sebelum kita nak pergi jauh, kita kena tengok. Cuba tuan tengok. Muka saya ni tengah muka apa tuan-tuan? Okey. Kalau dah tengok, kita tahu boleh letak dekat chatting macam mana. Dan kat situ nanti ada yang betul, ada yang salah. So, apa yang saya nak beritahu kat sini ialah untuk mengurangkan kesalahan kita ialah kita kena tanya dekat tuan punya badan. Contoh, macam muka saya tadi kan. Ini confirm ni. Ini muka confirm, muka tak semangat ni. Kita jangan macam tu tuan-tuan. Sebab muka orang lain-lain tuan-tuan. Hati orang pun lain-lain. Nampak macam boleh baca tapi macam mana kita nak tahu, kita kena reconfirm balik. Kita kena tanya pada tuan punya badan, kau okey tak okey sekarang ni? Okey, muka cool je, muka berdebar. Tu betul. Muka berdebar. Muka cool. Dalam ni tak tahu ada perasa kat dalam. Okey, tuan. So kat situ kita kena double confirm. Contoh anak kita. Kita tengok anak aku okey, dia senyap je. Pergi dekat anak kita tuan-tuan. Beritahu dekat dia okey tak okey. Okey, saya nak tanya, ni saya nak bagi sedikit informasi pada anak-anak tuan-tuan puan yang sekarang ni baru masuk darjah 1 ke, masuk sekolah rendah ke. Banyak berlaku kes tuan-tuan. Kesilapan ataupun kelemahan manusia tuan-tuan. Kita tengok tuan-tuan, kadang-kadang anak kita dihukum pada perkara kesalahan ataupun kesalahan mereka tidak lakukan. Sebab apa? Ini saya kata terapi minda. Kita kena betul-betul lihat benda tu fakta, mitos ataupun anggapan ataupun perception. Bagi contoh, kita cakap dengan anak kita, Dek, buat A, B, C, D. Lepas tu dia buat tak tahu je. Lepas tu, Dek, ayah cakap apa tadi? A, B, C, D kan? Dia diam lagi. Kemudian, Dek, ayah cakap apa kali ni? Kita marah, kita herdik dia buat tak tahu, buat selambut. So, apa yang berlaku kat kita selalu? Ini memang nak kena budak ni. Sikit lagi kena. Memang kena. Pah! Menangis budak tu. Lepas benda tu berulang senario tu, situasi kejadian tu berulang sampai lalas kita urusan anak aku ni tak dengar cakap. Apa benda budak ni? Degil. Oh, nak cakap tak dengar. Kalau tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, bila kita selidiki apa yang berlaku sebenarnya ialah anak tu ada masalah pendengaran. Sebab tu dia tak dengar. Sebab tu tuan-tuan, bila dia tak dengar, macam mana dia nak respon? Bila dia tak boleh respon, macam mana kita nak dapat dia punya reaksi? Dan bila kita tak nampak dia punya reaksi, akan timbul kita punya persepsi yang bukan-bukan. Dan biasalah bapa, mak pada anak-anak, budak ni banyak kali aku cakap, apa berlaku kat situ, kita menghukum anak kita. Padahal budak itu ada masalah pendengaran. Dan kita selesaikan perlahan-lahan. Contoh, kita panggil anak kita dari jauh. Sebut nama dia. Dia sahut tak sahut? Kita tengok dalam jarak sederhana. Dia sahut tak sahut? Kita pergi kat telinga dia. Dia sahut tak sahut? Kalau kita pergi dekat telinga dia pun dia tak sahut, itu namanya pekak badak tuan-tuan. Bila pekak badak ni pun, ada dia jauh-jauh cakap dengar. Pergi cakap dekat-dekat tak dengar. Itu namanya pekak badak. Tapi macam mana pun tuan-tuan,
Jangan kita hukum anak kita. Dia tak dengar tuan-tuan, dia ada masalah pendengaran. So, apa yang terbaik ialah sebelum kita nak pergi pada emosi kita tadi, kita dah daftar emosi saya cakap tadi tu. Sebelum kita nak hukum anak kita yang sebab tak dengar cakap tu, kita kena daftar emosi kita. Rasionalkan diri, tuan-tuan. Kita cakap elok-elok dengan dia tak dengar. Okay, kita bawa pergi klinik, kita cek masalah pendengaran ke apa. Sebab saya nak kongsi, saya punya pengalaman anak saya sekarang ni tingkatan 1. Saya tengok waktu tengok darjah 1 dia okey, darjah 2 dia okey, darjah 3 keputusan pelajaran dia merosot. Kan? Lepas tu saya tengok kenapa masalah budak ni, kan? Lepas tu saya kebetulan saya pun ada sedikit maklumat saya dapat. Sebelum kita nak pergi jauh pada siasatan lebih lanjut, kita kena tengok dia punya fizikal tu. So saya pun bawa anak saya tu bawa pergi kedai cek mata. Saya kata, bang, cek mata tu. Bila dia cek dia masalah rabun tuan-tuan, rupanya masalah rabun. Dalam masalah rabun, cikgu dia letak kat belakang. Cikgu dia pun tak tahu. Macam mana cikgu nak tahu? Cikgu pun tak tahu. Mana ada tulis kat dahi ni, saya rabun. Budak tu pun tak tahu yang dia tu rabun. Sebab tak ada siapa beritahu. So apa kita buat? Kita cek. Rupanya 400 dia punya rabun tuan-tuan. So apa yang saya buat? Saya belikan dia cermin mata, dia pun duduk dalam kelas tu. Kemudian prestasi pelajaran dia okey balik semula. Sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni terlalu melihat pada proses. Kita terlalu melihat pada natijah dia. Budak ni kena buat betul-betul. Kita buat betul-betul. Macam mana kita kena olah. Tapi kita tak tengok pada proses tuan-tuan. Kita tak identify masalah sebenar tuan-tuan. So sekarang ni tuan-tuan, sebelum kita pergi jauh, kita daftar ke emosi kita. Ni terapi minda tuan-tuan. Kita kena pasti emosi kita. Dan kita kena rasional tuan-tuan. Solution based. Macam cerita anak saya tadi tu, buat pemeriksaan kesihatan. Tengok periksa mata. Rupa masalah marabun, bila kita belikan cermin mata, selesai masalah lain. Kalau dia ada masalah pendengaran, sekarang ada banyak peralatan-peralatan untuk bantuan pendengaran. Kita boleh bantu anak kita. Jangan sesekali kita buat tindakan yang melampau, akhirnya kita menyesal. Sebab anak kita tak bersalah, dah dia rabun macam mana dia nak tengok tuan-tuan. Kan? Kalau mula saya tanya, saya diagnose dia, bang tengok sekarang pukul berapa? Dia tengok jam lama. Aku tak apa salah anak aku jam tak pandai tengok jam. Rupanya dia rabun tuan-tuan. So kita kena daftar emosi, kita kena double check dengan dia kenapa tak nampak. Jangan tanya tak nampak, sikit tak nampak. Ini tuan-tuan. Terapi minda tuan-tuan. Kita kena muhasabah dia tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Saya punya masa masih kita ada lagi 10 minit lagi tuan-tuan. Okey, saya nak ini saya cerita tadi pasal menghormati diri, bersikap realistik, betul ansur, boleh menerima kecewaan. Ini satu lagi tuan-tuan. Yang saya tadi cerita pasal cinta ditolak, dukun bertindak. Ada pepatah yang kata cinta ditolak, dukun bertindak. Ini tuan-tuan. Sebenarnya orang yang dalam kesihatan mental yang baik ialah orang yang boleh menerima kekecewaan. Sebagai contoh, bila mana kita approach seseorang yang sangat kita cintai dan cinta kita ditolak di tengah jalan, mentah-mentah macam tuan-tuan, dia boleh menerimanya. Okey. Dan tidak terlalu emosional. Ini ada orang, setengah orang dia tak boleh terima yang cinta yang ditolak dan boleh menangani pelbagai situasi dengan baik. Dan kita tengok tuan-tuan, macam contoh sekarang apa yang berlaku dekat kita punya live ni tuan-tuan, ada gangguan suara. Kita tak boleh kata ini apa ni, sabotaj ni, tak. Baik saya tanya, wahai mereka yang bersuara, apakah yang telah terjadi? Silalah beri penjelasan. Sekiranya tidak, maka mutekanlah mic anda. Nampak? Kita cakap elok-elok tuan-tuan, dah tak ada bunyi gangguan tuan-tuan. Ini saya buktikan secara langsung tuan-tuan. Okey. Nampak? Dah tak ada suara tuan-tuan. Sebab tempat saya ni pun agak keras juga. Okey tuan-tuan, saya tak tahu saya ni masih lagi bercakap dengan tuan-tuan perempuan ke. Tuan-tuan boleh gunakan Enonet untuk beritahu saya tuan-tuan masih lagi bersama dengan saya. Saya takut saya seorang-seorang sendiri kat sini tuan-tuan, ataupun hanyut dalam cerita ni. Okey. Ini tuan-tuan. Saya sebenarnya nak cerita pasal situasi terapi minda tuan-tuan. Tadi saya cerita banyak berlatar belakangkan pada keluarga. Sebab dalam hidup ni tuan-tuan, terima kasih Puan Syaril Jamil. Saya punya mentor tuan-tuan, Allahyarham Tuan Haji Shoaib Hasnan. Dulu pengarah saya masa kat Johor dulu. Dia cakap, Noh, untuk bahagia ni Noh,
kita kena settlekan 2 tempat. Sebab 2 tempat ni lah yang kita paling lama hidup ataupun banyak habiskan masa. Pertama, di tempat kerja. Yang kedua, di rumah. So dia kata, yang tadi kita cerita kat rumah, kalau kita bahagia kat rumah, insyaAllah separuh hidup kita bahagia. Dan satu lagi, kalau kita bahagia di tempat kerja, insyaAllah kita dapat dua-dua dan insyaAllah kita boleh tersenyum panjang umur, murah rezeki. Tapi kalau salah satu daripada tu ada masalah, dia mungkin sedikit banyak akan mempengaruhi. Okey, terima kasih. Okey, daripada Klinik Sejahtera Ampang, Muhammad Naim masih lagi bersama dengan saya. Terima kasih tuan-tuan puan. Sebab saya kat sini seorang-seorang tuan-tuan puan, kan. Rupa-rupa bila tuan-tuan permisi sampai, tuan-tuan respon masih lagi bersama saya. Walaupun saya lagi tidak keseorangan. Okey, ini tuan-tuan puan yang kita cerita pasal tempat kerja. Role nombor 1 ialah di tempat kerja, stres adalah normal. Sebab biasanya kalau kita tak stres, kita akan buat orang lain stres. Puan Suzana Fini, okey, masih lagi setia belajar. Okey tuan-puan, kita sama-sama belajar tuan-puan. Kita berceloteh pada pagi ni, kita ringan-ringan dulu tuan-puan. Sebab kawan saya, kita ada marathon, kita ada festival. Lepas ni banyak topik-topik lain tuan-puan. Jadi saya pagi-pagi ni, kita santai-santai tuan-puan. Kita bawa dengan, okey, ni antara budaya tempat kerja yang positif, meminimumkan risiko kesihatan mental di tempat kerja, memandu individu yang mengalami masalah kesihatan mental sewajarnya, mencegah diskriminasi. 10 perubahan yang boleh anda lakukan. Pertama, bercakap secara terbuka tentang kesihatan mental di tempat kerja. Contoh, sebelum ni kita ada masalah, kita senyap, kita diam, kita tak kongsi pun. Ni kita mula bercakap. Kita cakap contoh, Puan Suzana, saya rasa macam dah 2 minggu lah Puan Suzana, saya tidur tak lena lah Puan Suzana. Apa yang berlaku kat saya ni? Tension lah saya. Kita mula bercakap tentang soal, contoh selama ni kita tahu kalau sesuatu stres atau keadaan tertekan lebih 2 minggu, menjejaskan kita punya rutin, menjejaskan kita punya fokus, dia dah masuk dalam depression. Kita dah mula cerita pasal perkara tentang kesihatan mental di tempat kerja. Contoh. Yang kedua, contoh kita tengok, si Ahmad tu selama ni dia peramah ni, kenapa 2-3 menjak dia senyap? Kita dah mula bercakap tentang soal isu-isu mental. Perubahan, pola, trend, kita dah bercakap tentang perkara tersebut. Supaya kita cakna. Kemudian tuan-tuan, hormati orang lain dan raikan perbezaan. Contoh tuan-tuan, ada setengah orang dia bermusuh dengan perbezaan. Dia kata, tak patut macam ni, dia kena macam ni. Macam ni pun macam ni juga. Dalam konteks kreativiti, dia terbuka luas. Tapi dalam konteks peraturan, mungkin kita boleh fokus kepada strict ataupun formality tersebut. Tapi dalam konteks kreativiti, kita kena hormati dan raikan perbezaan. Sebab dunia kreatif dia berbentuk begitu. Kemudian memberi kerjasama mengikut polisi dan prosedur tempat kerja. Ini contoh macam SOP baru sekarang ni. Kongsikan pengalaman masalah kesihatan mental anda sekiranya selesa. Ini bagi orang yang selesa je. Kalau tak selesa, cerita dengan orang-orang tertentu je. Orang-orang tertentu tu pilih betul-betul. Jangan main cerita sebarangan, akhirnya nanti bukan kelegaan yang kita dapat, tapi cerita kita dijaja merata-rata. Kemudian berfikiran terbuka untuk mempelajari keadaan kesihatan mental dan pengalaman orang lain. Macam contoh, macam ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita rasa masalah kita tu besar sangat tuan-tuan. Tapi sekali bila kita bercerita dengan orang lain, anak kau 2, kau dah stres. Anak aku 8, kau ingat aku tak stres? Aku pun stres. Tapi relax bro, relax. Bila kita dengar pada otai, kita dengar pada orang yang lebih berpengalaman, lebih banyak makan asam garam, kita akan rasa, kita akan rasa macam, kita buat gap analysis, patutnya aku kena lebih kuat ni. Berbanding dengan kalau kita cerita dengan orang yang poyo, orang yang tak bercakap melalui pengalaman. Sebab tuan-tuan, orang yang bercakap melalui pengalaman ni, orang kata cakap super bikin tuan-tuan. Cakap dia lain tuan-tuan, dia rasa macam kita dapat rasa. Sebab tu kita jangan jumpa dengan orang yang sembang, kemas, bajet bagus, cakap benda yang kadang-kadang tak realistik. So kita kena cari orang yang berpengalaman. Betul-betul berpengalaman. Cakap super bikin. Kemudian galakkan komunikasi terbuka apabila masalah timbul dan cuba cari jalan penyelesaian. Jangan kita tunjuk perasaan, dia tunjuk perasaan, tak tegur siapa, tak bercakap. Sebab saya dulu, saya pernah bekerja. Dan saya tak nak sebutlah siapa orang tu. Kita bertengkar, kita bergaduh kan, macam 2 hari lah kita tak bertegur siapa. Kemudian hari ketiga saya teringat, mana boleh kita tak tegur saudara kita lebih 3 hari kan. So saya pun lalu kereta saya panggil, Kak, jom kita minum.
Dia buat tak tahu. Dah kak macam tu pun nak marah kak. Relax kak. Lepas-lepas lah. Kan kita kerja. Lama-lama kita nak kerja lagi. So kat situ menyebabkan situasi dia malam-malam lalu masuk minum sekali dengan saya, lalu komunikasi tak breakdown dan keadaan jadi polis sekali. Kemudian sentiasa menjadi orang yang positif, kita kena positif, beri sokongan pada inisiatif yang ingin dicapai, bagi tujuan meningkatkan taraf tempat kerja. Okey. Kemudian tuan-puan yang last sekali tuan-puan, kita tengok tadi, ini tadi saya dapat panggilan daripada Encik Jimbau ni. Dia telefon saya, Cik Jimbau, boleh hantar WhatsApp buat Cik Jimbau? Sebab Cik Jimbau ni rakan seperjuangan saya dalam BCL ni. Nampak? Komunikasi amat penting dalam kehidupan seharian. Nampak? Bagaimana tempat kerja dapat membantu anda, bagaimana boleh mendapatkan bantuan sekiranya diperlukan. Okey. Masa dan nak time tuan-tuan. Jadi saya nak tutup dengan satu tips tuan-tuan. Yang tadi kita bercakap tentang soal tempat kerja, kan? Kita bercakap tentang soal rumah. Okey, macam ni tuan-tuan. Stres dekat tempat kerja macam saya sebut tadi tu adalah perkara normal. Tetapi yang tak normal bila kita bawa balik masalah kita, stres kita tempat kerja tu balik ke rumah. Saya nak remind pada tuan-tuan, khususnya mereka yang mempunyai anak dalam lingkungan kanak-kanak. Bagi mereka ibu bapa yang mempunyai anak dalam lingkungan kanak-kanak, bila kita balik ke rumah, dia kejar kita tuan-tuan. Kita buka pintu, dia berderu kat kita. So, sebelum buka pintu tu, selesaikan masalah emosi kita. Nombor satu, daftarkan emosi kita dulu. Apa yang kita rasa? So, kalau tak tenang, kalau stres, tension, kita kena release dulu. Okey, saya bagi satu contoh. Contoh, kita kena marah kat tempat kerja sebab tak dapat siap bekerja dalam deadline yang ditetapkan. Kemudian balik rumah, kereta kita dalam perjalanan ke tempat parking, kereta kita pancit, kita terpaksa susah payah pump teknik kereta. Lepas tu pula bila kita balik, kita punya disaman pula oleh, kena marah pula dengan polis. Kemudian sampai dalam balik tu pula ada bil pula yang belum bayar. So kita dah balik ke rumah, kita rasa macam tension. So kita rasa masalah kita besar sangat. So bila kita balik ke rumah, kita buka pintu, anak kita menderu kat kita, kita terus cakap dengan dia, kau boleh tepi tak? Tension tu lah kau, apa benda kau ni? And so apa yang berlaku kat situ, kita bawa emosi kita tempat kerja balik ke rumah. Dan kita hidangkan masalah emosi kita tadi tu yang kita gagal untuk menguruskannya kepada anak-anak kita yang sebenarnya dia tak ada dosa pun. Itu masalah kita, masalah orang dewasa, masalah di tempat kerja. Tolong selesaikan sendiri. Tetapi kita bawa balik, kita libatkan anak kita. So anak kita pun terpinga-pinga. Pak kata orang tua tu mampan. Kalau waktu anak-anak tu, kita panggil, dia panggil kita ayah, 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 kita buat dia selamba dia akan, masa akan berlalu tuan-tuan. Bulan silih berganti, tahun berganti. Kita jadi tua besok tuan-tuan. Katakan kita jadi warga emas 2036. Kita pakai pampers kita penuh. Taraf kesihatan kita makin meningkat, umur kita pun makin meningkat. So kita pun panggil anak kita Ima, dia pun buat tak tahu. Sebab apa Nabi cakap, siapa yang tak penyayang, dia tidak akan disayang. So, sebab tu tuan-tuan, daftar emosi kita penting. Masuk je rumah, kita kena selesaikan. Sebagai contoh, kita pegang umbun-umbun kita, tarik nafas, lepas perlahan-lahan, kita selawat tuan-tuan. Kita ambil pokok, kita letakkan masalah tu kat pokok. Lepas tu, kita balik, kita masuk pintu, bertemu dengan keluarga kita, dengan anak kita tu dengan senyuman. Sebab apa? Itu bukan masalah dia, itu masalah kita. Sebagai orang dewasa, kita kena selesaikan. Dan masalah kena selesaikan, tak boleh ditangguh. So, besok lepas kita pergi kerja, kita pergi kat pokok tu balik, kita ambil masalah, wahai pokok, terima kasih pinjamkan masalah tu kat kau. Sekarang ambil balik masalah tu, selesaikan. Itu masalah anda. Kita kena jadi matang. Jangan lari daripada masalah. So, kalau tak nanti pokok tu akan sakit. Jadi tuan-tuan, sekarang dah pukul 10.03. Saya tengok tuan-tuan kalau boleh, saya rasa masa pun tak time. Saya pun tak nak ambil masa kawan-kawan saya yang lain. Saya tengok kat sini pun dalam chatting ni pun banyak juga yang berinteraksi dengan kita, yang saya we want more. Kalau we want more, tuan-tuan, lepas ni banyak lagi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bersama-sama kita, lepas ni tak silap saya ada Encik Hairil
Dapat Cik Harry, tak silap saya, dan Cik Sazali. Ini orang-orang hebat tuan-tuan. Saya ni sebagai permulaan panas-panaskan ni tuan-tuan. Saya ni banyak lagi nak kena belajar. Jadi tuan-tuan, saya tutup tuan-tuan. Nah, ini tuan-tuan boleh, siapa nak ambil tuan-tuan, kita boleh save. Kita ambil gambar ke, save screen ke. Untuk tuan-tuan jadikan ni. Okey, saya bagi masa untuk save screen 1, 2, 3. Okey, tuan-tuan save screen. Okey, 1, 2, 3. Anda ingin urus emosi di rumah ni, macam mana cara uruskan emosi di rumah. Ini kita infografik dari BKN. Okey, tuan-tuan. Ini kita kena juga ada sokongan keluarga. Okey, jadi tuan-tuan, masa pun dah time. Terima kasih atas perhatian. Maafkan saya atas kesilapan. Saya tutup sesi kita pada pagi yang berbahagia ini dengan kita tengok muka saya tuan-tuan. Orang kata, intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Tuai padi antara masak. Apa nama tu? Macam mana Puan Mona? Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Jadi terima kasih. 1 jam telah berlalu. Saya tahu banyak kesilapan, saya tahu banyak kelemahan. Tetapi dalam jangka waktu yang terbatas ni, ini yang terdaya saya luahkan pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih pada Puan Fina, pada co-host. Terima kasih atas tuan-tuan dan puan. Saya rasa terima kasih kepada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah lepas ni ada lagi. Terima kasih. Sebelum saya nak tutup ni, saya nak tulis kat sini, type kepada semua. For everyone, terima kasih semua. Okay. Saya pun nak tulis juga dekat saya nak dedikasikan whiteboard saya ni pada tuan-tuan puan-puan. Terima kasih atas lakaran yang indah ni. Walaupun mungkin bagi tuan-tuan puan kurang bermakna, tapi bagi saya ini adalah hadiah yang tak terhingga daripada tuan-tuan puan untuk pengalaman pertama saya. Dan saya tak lupakan Dr. Fikri kat situ. Terima kasih atas maklum balas daripada tuan-tuan puan di whiteboard saya. Okey. Kemudian tuan-tuan puan, terima kasih kepada kita ada saya nak sebutkan sini, Puan Asma pun ada, Puan Aziz, Puan Azila, Dr. Mazita, Puan Anita, Engku Hagita, Cik Fairul, Cik Fakri, Cik Fina. Saya rasa ini semua rakan-rakan seperjuangan saya. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Saya rasa masa pun dah time. Saya tutup dengan satu syair Arab tuan-tuan. Syair itu berbunyi, Laisal jamal jamalil jasadi wal badani wa innamal jamal jamalil ilmi wal adabi. Bukanlah kecantikan itu terletak pada rupa dan paras, tapi kecantikan itu terletak pada ilmu dan adab. Jaga diri, hiasi peribadi, usaha sebagai strategi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.